Presiden UMNO yang juga Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi membayangkan bahawa pemilihan parti itu mungkin akan dipercepatkan lebih cepat daripada Mei tahun depan, di mana kalau dilihat kepada ketetapan UMNO sebelum ini, UMNO perlu bersidang dan juga melakukan pemilihan paling lewat iaitu pada Mei 2023. Ini bagi memenuhi syarat 6 bulan selepas tempoh PRU ke-15, di mana Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang baru-baru ini berkata bahawa dia menyerahkan kepada perwakilan untuk menentukan bila tarikh dan juga masa sesuai untuk pemilihan parti. Dan sudah pasti ini satu perkara besar yang mencorakkan kepada persaingan dan juga kedudukan politik dalam negara kita. Saudara Mujibu masih lagi bersama dengan saya. Apa yang kita dapat jangkakan dan juga bagaimana ini bagi pemerhati politik satu detik ataupun waktu yang signifikan untuk dinantikan, dan juga kenapa ini begitu penting? Ya, saya rasa ini topik paling menarik untuk diperhatikan awal 2023 kerana kita melihat bagaimana pemilihan UMNO ini sudah tentu akan menentukan pelbagai hala tuju dalam aspek politik negara. Memandangkan ada beberapa perkara penting yang perlu dilakukan selepas pemilihan UMNO, sudah tentulah untuk mempersiapkan UMNO berhadapan dengan 6 pilihan raya negeri yang mungkin berlaku dijangkakan sekitar Mei ataupun Jun, Zul, ataupun mungkin lebih awal daripada itu. Dalam ketika UMNO itu berhadapan dengan satu krisis keyakinan dan defisit kepercayaan yang sudah pun di tahap kritikal di kalangan orang Melayu selepas apa yang diterjemahkan daripada keputusan PRU 15. Ada beberapa perkara juga yang saya rasa penting daripada pemilihan UMNO ini. Pertama, kita menjangkakan akan ada pertandingan kepada jawatan-jawatan tertinggi di dalam UMNO yang sudah tentu kita mahu lihat siapa tokoh yang akan mencabar Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dalam aspek ini. Ya, kerana saya menjangkakan dikala ketika pemilihan UMNO itu akan berlaku, mungkin juga ini menjadi satu perhatian ramai kerana setakat ini kita tidak pernah menyaksikan mana-mana Presiden UMNO kalah dalam apa juga pertandingan yang dilakukan. Dan dalam konteks ini kita melihat bagaimana UMNO mahu menjadikan pemilihan UMNO ini untuk menghantar isyarat terpenting bukan saja kepada akar umum UMNO tetapi juga pemerhati dan juga pengundi atas pagar yang memerhatikan UMNO secara rapat, kerana jelas apa yang dihasilkan dalam PRU 15 ini memerlukan satu rejuvenasi dan reformasi UMNO secara menyeluruh. Kerana jelas pada ketika ini UMNO bukan saja berhadapan dengan satu dilema untuk melakukan reformasi secara menyeluruh tetapi juga untuk mencari naratif baru yang pada satu ketika naratif ini barangkali sukar untuk digalas oleh mana-mana pemimpin yang sudah lama di dalam UMNO, apatah lagi kalau kita bercakap sosok itu adalah Datuk Seri Zahid Hamidi dalam konteks UMNO. Ya, jadi ini juga barangkali satu yang perlu ditumpukan kerana rejuvenasi dan reformasi UMNO ini dia patut bermula dengan pemilihan UMNO dengan melihat kepada bagaimana pemilihan UMNO itu mengikis budaya politik naungan yang begitu kuat dan subur, di mana budaya politik naungan inilah yang menjadi struktur diwarisi dan akhirnya menjadikan kepimpinan UMNO itu sukar untuk berubah kerana kelebihan penaungan ini begitu kuat bersama dengan penyandang. Dan satu yang paling penting, selepas kedudukan UMNO bersama dengan PH itu juga penting kerana ini barangkali perhimpunan dan pemilihan UMNO yang patut digunakan oleh Datuk Seri Zahid Hamidi dan kepimpinan UMNO untuk menerangkan kepada akar umbi mengapa mereka bergabung dengan Pakatan Harapan. Saya rasa ini yang menjadi menarik dia, kan? Kerana jelas walaupun Zahid Hamidi itu tidak disukai oleh kepimpinan UMNO, tetapi bagaimana struktur kepimpinan UMNO itu memihak kepada beliau, apatah lagi dengan kedudukan UMNO sebagai sebahagian daripada kabinet campuran di peringkat persekutuan itu memberi kelebihan kepada Zahid Hamidi sebagai Timbalan Perdana Menteri dan juga orang-orang yang rapat pada beliau itu juga berada dalam kabinet. Ini dinamika yang sungguh menarik, Zul, untuk diperhatikan dan saya yakin ini akan menjadi topik yang paling hangat diperkatakan pada awal tahun baru.
Tapi nanti. Saudara Mujibu, ini juga ialah medan untuk menguji apa sebenarnya dirasai oleh mereka yang berada di akar umbi. Mereka mungkin tidak akan dapat melupakan daripada penamaan calon untuk pilihan raya umum yang lepas sehinggalah kepada kerjasama itu. Dan adakah keadaan itu sudah reda di kalangan akar umbi ataupun masih lagi bergolak? Dan juga bagaimana Saudara Mujibu menyebut bahawa Presiden UMNO perlu menggunakan peluang dengan kerjasama dengan Pakatan Harapan ini untuk menerangkan dan juga mencari peluang untuk UMNO. Akan tapi adakah semudah itu untuk sebuah parti yang digelar parti geramat dan sebagainya? Adakah itu yang boleh dilakukan dalam masa beberapa bulan kalau pemilihan itu dicepatkan? Ya, ini masalah dengan UMNO. Well, sebagaimana yang saya sebut ke awal tadi itu, walaupun Zaid Hamidi ini mungkin satu figura yang tidak digemari, baik di dalam UMNO ataupun juga di luar daripada UMNO, terutamanya mereka-mereka yang pengundi di atas pagar. Apatah lagi selepas kita bercakap tentang bagaimana tindakan Zaid Hamidi yang membuat housekeeping pada PRU 15 itu backfired, ya, dengan keputusan yang hampir-hampir saja menenggelamkan UMNO daripada arus perdana politik semasa. Ya, jadi saya rasa dalam hal ini kepentingan pemilihan agung UMNO itu bukan saja bercakap tentang survival party, juga mengantar isyarat, ya betul. Satu. Kedua, the most important thing dalam pemilihan UMNO ini adalah bagaimana UMNO sendiri, terutamanya akar umbi, mahu menjadikan pemilihan ini sebagai satu peluang untuk merubah struktur yang sedia ada. Kerana jelas, ya, kalau melihat kepada keadaan semasa, agak sukar untuk mencabar kedudukan Datuk Seri Zahid Hamidi disebabkan budaya politik UMNO yang begitu memberi kelebihan kepada penyandang disebabkan oleh budaya naungan, dan apatah lagi dengan kedudukan Datuk Seri Zahid Hamidi yang berada di dalam kabinet memberikan kelebihan berbanding dengan penyandangnya, berbanding dengan pencabarnya yang sudah tentu daripada kalangan mereka-mereka yang kalah dalam PRU, tidak memiliki jawatan-jawatan kanan dalam parti dan sudah tentu dianggap sebagai outcast, dan ini barangkali agak sukar kalau kita melihat kepada bagaimana politik organik dalam UMNO itu sendiri. Jadi cabaran terbesar dia sudah tentu adalah bagaimana akar umbi menggunakan ini, apakah mahu menggunakan struktur dan juga budaya politik lama dengan memberikan kemenangan kepada penyandang, ataupun sebaliknya memberi perubahan dalam konteks ini dengan memilih pencabar-pencabar, dan kalau memilih yang kedua ini, saya rasa UMNO mengantar satu isyarat yang tepat dalam konteks kemahuan akar umbi itu, yang saya rasa bukan saja tidak berkali tidak menggemari Ahmad Zahid Hamidi, tapi juga mahu melihat berlakunya reformasi dan perubahan di dalam budaya politik UMNO bagi memastikan UMNO itu bukan saja kembali kepada perjuangan yang asal tapi relevan dan diterima, memandangkan pada ketika ini UMNO bukan lagi berhadapan dengan Pakatan Harapan sebagai musuh politik, terutamanya DAP dalam konteks itu, tetapi juga Perikatan Nasional yang begitu membina momentum dan berjaya diterima dengan baik, terutamanya di kalangan pengundi yang di atas pagar dan muda. Apa peluang yang boleh diguna pakai oleh UMNO kerana ya suka atau tidak suka, ada yang kata tidak suka kepada parti ini, tetapi orang Melayu masih lagi mengharapkan UMNO itu boleh berubah dan melakukan sesuatu. Masih lagi ada ruang dan juga sinar yang boleh diterokai. Bagaimana pemilihan ini kalau dilakukan perlu digunakan dengan sebaik mungkin dan UMNO bertindak di luar kepompong mereka dalam masa 30 saat dapat dijawab? Ini barangkali sukar untuk dijawab, kerana jelas kita harus melihat kepada struktur dan juga budaya politik UMNO secara dekat dan secara organik, kerana sukar untuk kita melakukan perubahan yang cepat dalam tempoh yang singkat dengan melihat kepada bagaimana budaya politik penaungan di dalam UMNO itu sudah berakar dan diwarisi, dan inilah yang barangkali banyak diperkatakan sebagai punca permasalahan kepada UMNO di sebalik elemen pengajaran, elemen-elemen lain yang disuntik oleh pelbagai pengalaman dan juga peristiwa yang sepatutnya barangkali UMNO ambil untuk menjadi pengajaran dan terubah daripada itu tidak berjaya dilakukan oleh UMNO sehingga kini. Jadi saya melihat ini harus dipulangkan kembali kepada akar umbi dengan melihat sejauh mana mereka itu sebagai pendokong dan ahli UMNO benar-benar ikhlas dan insaf mahu melihat UMNO itu berubah. Dalam masa yang sama juga mahu melihat UMNO ini kembali dibersihkan dan sudah tentu menjadi parti politik yang relevan kepada orang Melayu ini dengan melihat
kepemilihan UMNO itu sebagai satu peluang dan ruang. Kerana jelas kalau ahli tidak melakukan perubahan, ya budaya ini masih lagi tidak dikikis. Kelebihan-kelebihan yang ada kepada Datuk Seri Zahid Hamidi dengan menyertai Pakatan Harapan sebagai sebuah kerajaan campuran, penyandang ini sukar dikalahkan. Dan saya juga tidak melihat bagaimana ada calon-calon yang selain daripada tokoh-tokoh yang diramalkan itu mampu untuk mencabar Zahid Hamidi dan mampu menggambling kekuatan untuk menyatukan mereka-mereka yang terpinggir, mereka-mereka yang kalah di dalam pilihan raya itu untuk melawan Zahid Hamidi. Selagi mana budaya penaungan, patronage culture di dalam UMNO ini tidak terhakis. Okey, kita kena bincang lebih panjang lagi mungkin di minggu depan, di tahun depan. Itu kita tunggu cerita pasal UMNO ni. Terima kasih saudara Mujibu kerana sudi bersama kami dalam Pantau Kerajaan Baru. Sekian saja Pantau Kerajaan Baru, teruskan bersama kami di astroamani.com. Kita jumpa lagi.